selamat petang. Jumpa lagi dengan Umara untuk session petang ni. Ada yang dah terlupa ke ataupun yang tak pernah tengok lagi? Okey, diperkenalkan diri, saya Umara dari tim Hirkakara HQ. Okey. Jadi kepakan kami adalah untuk membantulah terutamanya para wanita kat luar sana yang mengalami masalah berkenaan dengan keintiman dan juga berkaitan dengan Cik V yang ada masalah kat bahagian tu. Okey. So untuk hari ni Umar nak kongsikan tentang kebaikan wanita yang mana yang ada alami masalah pada bahagian Cik V dia kat bawah tu ada masalah berbau. Okey. Tambah-tambah yang dah berkahwin kan, kita asal hubungan intim dengan pasangan sebagainya, bila pasangan kita dah mula tegur ni, kita pun dah segan, kita pun jadi lose confident kan. So macam mana kita atasi masalah tu kan? Sebelum kita nak atasi, mesti kita tahu dulu faktor dan sebab apa yang boleh jadi macam tu. Okey. Ikutkan pada bahagian kewanitaan yang ada masalah menjadi berbau ni, dia disebabkan oleh beberapa perkara lah kan, dan depends untuk setiap orang tu untuk tentukan sebenarnya dia jadi macam tu disebabkan oleh apa. Okey. So di antara sebab yang pertama terjadinya macam tu ialah dari segi hygiene. Maksudnya hygiene ni perlu tengok dari segi dua perkara lah, iaitu dari luaran ataupun dari segi dalaman. Apa yang dimaksudkan dengan luaran dan juga dalaman ni? Okey. Untuk dari segi luaran ni, contoh mungkin cucinya tak bersih, okey, bahagian tu tak keringkan betul-betul menyebabkan jadi berbau bahagian tu. Dan kita pun dah atasi masalah tu, cuci bersih, keringkan betul-betul. So okey dah lepas tu. Itu adalah faktor luaran. Tetapi menyebabkan dalaman kan, dalaman ni sebab walaupun kita dah jaga dari segi luaran dengan cara yang betul, tapi masih ada masalah tu. Maksudnya sebenarnya yang bermasalah ialah dari segi dalaman kita tu. Okey. Sebab tu pagi tadi, bagi siapa yang ada tonton, Umar dah kongsikan video tau. Di antara betul kita boleh amalkan untuk para wanita, selain untuk macam-macam masalah mampu untuk selesaikan, dan salah satunya dia mampu untuk merawat masalah pada bahagian miswi berbau. Yang cara apa? Kita buat air rebusan bawang putih. Okey. Buat air rebusan bawang putih tu untuk kita amalkan sampai dia nampak perubahan macam okey sikit, so stop lah. Ataupun amalkan kadang-kadang. Ataupun bagi yang tak suka untuk minum ni, boleh dengan cara kita cincang halus bawang putih tu dan kita terus apply pada bahagian Cik V kita tu untuk para wanita, okey, yang ada masalah tu. Dan masalah yang kedua, selepas kita dah faham dah mengenai faktor luaran dan juga dalaman, dalaman ni salah satunya ialah masalah keputihan. Okey. So apa tu keputihan? Keputihan ni dia adalah cecair yang normal lah kalau untuk semua wanita akan ada. Cumanya keputihan yang normal ni dia cuma pada waktu tertentu dan tak berbau sebenarnya. Tetapi bila menjadi berbau tu bermaksud dia dah kategori yang tak normal. Okey. Yang tak normal ni kita perlu rawat dari segi dalaman untuk merawat pada bahagian miswi kita tu menjadi berbau. Okey. So miswi yang berbau dari faktor dalaman ni pertama sekali dari segi untuk pemakanan. Okey. Pemakanan kita ada beberapa pemakanan yang boleh kita elakkan, yang mana Umar dah ceritakan pada previous live. So bagi siapa yang nak tahu kan, boleh tengok semula pada live yang sebelum-sebelum ni tentang teknik penjagaan pemakanan, okey, untuk merawat bahagian miswi ni dari semua aspek lah masalah berlaku pada bahagian miswi yang menyebabkan dari segi dalaman. Okey. Dan untuk kenali ciri-ciri keputihan yang tak normal ni, okey, keputihan yang tak normal ni yang pertama sekali dari segi bau dia kan. Berbau ni pun dia ada banyak jenis bau, bukan satu bau tu saja. Okey. Pertama sekali mungkin selalu orang kata dia fishy odor. Maksud fishy odor ni dia berbau macam, orang kata bau macam ikan. Dia hanyut ikan pada bahagian tu. Okey. Ada sebahagian ni dia bau macam susu basi. Okey. Dan dia punya tekstur tu kental. Sedangkan keputihan normal ni dia sekarang cecair biasa yang cair kan. Kalau kata dia lendir pun dia macam lendir sikit-sikit saja, tapi dia tak timbulkan rasa yang tak sedang ataupun rasa yang tak selesa pada bahagian tu, dan dia tak berbau kan. Tetapi bila yang tak normal ni jadi berbau lah. Ada sebahagian tu berbau macam logam sikit. Macam logam ni Umar tak tahu sangat, tapi ikutkan perkongsian lah dari pengalaman orang pernah alami dan juga perkongsian dari founder Umairah sendiri, yang mana menyebabkan bau logam ni walaupun tak ramai orang dengar, sebenarnya yang bau macam logam sikit ni dia melibatkan dari segi hubungan seksual. Contoh macam orang ni hubungan seksual yang bebas ke, setukar pasangan ke, ataupun tak tukar pasangan apa pun, memang dia dengan pasangan dengan halal aja. Tetapi kalau kita sebab kita tak jaga dengan faktor tertentu, ataupun dari segi dia tu ada masalah keputihan pada bahagian miswi dia ni, kemudian dia melibatkan hubungan intim yang makan protection, contoh macam bagi lelaki dia pakai kondom, dia akan menyebabkan pada miswi wanita menjadi bau seperti logam kalau orang miswi dia kan. So itulah sedikit mengenai berbau pada miswi wanita ni, okey, tentang masalah macam mana dia boleh terjadi dan beberapa kategori yang perlu anda ketahui dan cara untuk atasi. Okey.
Jadi cara untuk atasi seperti biasa, okey. Dari segi hygiene, bergaul dengan bersih, cuci dengan betul, okey. Pakai benda bersesuaian pada bahagian miswi kita tu kan. Dari dalaman boleh jaga pemakanan. Pemakanan ni sebelum ni Umar dah kongsikan dah. Tapi Umar tak nak ulang kat sini kan nanti. Jadi macam panjang cerita kita pun dah faham dah. Poin mana satu ni kan nak ikut kan. So nak mudahnya begitu kan. Dan bagi melibatkan masalah dalaman ni bolehlah amalkan pemakanan yang sesuai dan elak pemakanan yang kita perlu elakkan untuk sementara waktu saja untuk merawat bahagian nisbi kita tu, okey. Habis supaya mungkin ada masalah, kita pun dah jadi malu kan, dah jadi segan, jadi tak confident nak bunga intim dengan pasangan kita kan. Bila sekarang ni mengadu, mungkin ada pasangan dia pun dah mengadu kan, dia kena tegur dia, jadi kita terasa hati tersentak kalau pasangan tegur kita. So kadang-kadang sebagai wanita ni pun ada sebahagian yang mengadu juga. Dia kata, saya rasa macam biasa, tak ada masalah berbau pun, tetapi tak tahulah kenapa kita punya pasangan ni tegur bahagian tu macam berbau kan. So saya pun tak faham, saya dah cuci dah macam-macam kan. So boleh jadi bukan semualah kan, sorry to say, kadang-kadang sekarang ni bila dia dah lama tak jaga dengan cara yang betul, tak betul-betul menjaga hygiene, so boleh jadi sebabkan dia rasa macam bahagian tu tak berbau, tetapi orang tegur, contoh macam pasangan dia sendirilah, lagi dah berkahwin ni, mungkin sebab kebiasaan dia dah bau benda tu kan. Contoh pada awalnya mungkin dia ada keputihan yang tak normal dan dia biarkan benda tu melarat, tak mencari solusi penyelesaian untuk selesaikan masalah tu, dan dia biarkan macam tu je lah kan. Maksudnya tak selesai. So bila dah kebiasaan dia asyik bau benda yang sama kan, hadap benda yang sama hari, so dia rasa macam kebiasaan, sebab tu dia rasa macam biasa. Tetapi bagi orang lain, contoh macam pasangan kita ni, dia tahulah sama kita ni masih sama ataupun ada keadaan sesuatu yang membuatkan berbeza pada sebelum tu kan. Contoh dia macam perfume kan. Contoh Umar macam selalu pakai perfume, let's say sebelum tak kerja Umar dah pakai perfume sikit. Sometimes Umar sendiri pun tak bau tau perfume yang Umar pakai tu. Tetapi orang sekeliling yang mungkin jarang dengan keadaan tu, dia orang boleh tegur, wangi lah, bau perfume apa ni, tak pernah bau pun, contoh kan. Tetapi bila kita ni yang kebiasaan kita ni, kita tak pernah bau kan. Boleh jadi pada bahagian misi para wanita ni sebenarnya sometimes yang mananya mungkin tak faham kenapa pasangan dia tegur sedangkan dia rasa biasa kan. Boleh jadi ini salah satu sebabnya, okey. So boleh checklist semula kan, apa yang perlu, apa yang tak perlu kita buat untuk menjaga bahagian misi kita ni daripada bermasalah keputihan, yang mana kemudian dia akan mengundang pula masalah keputihan tu menyebabkan kita punya Cik V tu berbau, okey. So itu saja perkongsian dari Umairah untuk petang ni. So in case dari segi penyampaian ada yang tersasul-sasul, okey. Tersasul-sasul bukan takat tipu typing aja, bercakap pun dah tersasul kan. Sebab hari ni Umairah agak busy sikit kan, nak pack barang untuk stok kakak HQ dan sebagainya ni. Jadi otak pun tak tahu pergi ke mana. Jadi dari segi penyampaian, in case ada yang terkurang ke, ada yang tersalah cakap ke, so Umar nak mohon maaf dari pihak Umar dan juga IKKR HQ, okey. So harap sangat perkongsian dari IKKR HQ ni memberi manfaat untuk sesiapa saja yang tonton live ni, okey. Dan pastikan you all tetap setia mendengar perkongsian dari IKKR HQ. Mari kita serlakan Pesona Aura, okey. Bye, Assalamualaikum.